Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk bab 5, ungkapan algebra, 5.1, pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menggunakan huruf untuk mewakili nilai yang tidak diketahui, menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi, seterusnya menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi. Okey, kita tengok bagaimanakah anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Okay, kita tengok dialog 3 orang ni, Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Encik Lim, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara YKN. Okay, Encik Lim derma RM50. Encik Azlan, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Okay, sejumlah wang. Dia tak bagi tahu nilainya tapi dia kata nilainya sama. Okay, setiap bulan nilai yang sama diberikan atau didermakan kepada YKN. Puan Kavita, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Okay, Puan Kavita pun derma, tapi dia kata dia derma tiap-tiap bulan tu bergantung kepada untung. Berapa untung kedai tersebut? Okay. Daripada dialog ini, kita dapat mengetahui jumlah wang yang didermakan oleh Encik Lim pada setiap bulan. Berapa? Iaitu RM50. Dia dah memang fix. Tetapkan dah RM50 mesti derma kepada YKN. Tetapi, kita tidak mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Encik Azlan dan Puan Kavita. Encik Azlan kata dia derma juga. Sama setiap bulan tapi tak bagi tahu berapa nilainya. Puan Kavita pun sama. Dia derma tapi kalau untung banyak dia derma banyak lah. Kalau untung sikit dia derma sedikit. Jumlah wang derma Encik Azlan dan Puan Kavita ini merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Okey, kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Kuantiti itu dikenali sebagai pemboleh ubah. Okey, apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Okey, kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili suatu pemboleh ubah. Jadi daripada ayat ini kita boleh gantikan sebagai setiap bulan Encik Azlan menderma RMX dan Puan Kavita menderma RMY kepada Yayasan Kebajikan Negara. X dan Y ini ialah huruf yang mewakili suatu pemboleh ubah dan huruf ini mestilah dalam huruf kecil. Awak boleh pilih daripada 26 huruf yang ada, A sampai Z tu. Mana-mana pun awak boleh pakai untuk menggantikan suatu pemboleh ubah. Dengan syarat mestilah huruf kecil. Okey, jelas ya. Dan ada dua jenis pemboleh ubah. Sama ada nilai tetap atau nilai berubah-ubah. Kalau kita tengok situasi ini, Encik Azlan merupakan suatu nilai tetap. Iaitu dia kata dah kat sini, sama. Puan Kavita pula berubah-ubah. Kenapa? Sebab bergantung kepada keuntungan. Okey, cuba tengok contoh yang seterusnya. Kenal pasti pemboleh ubah dan tentukan sama ada ia adalah nilai tetap atau nilai berubah-ubah. Situasi 1. Jarak dari rumah Naim ke sekolah. Jadi apa yang kita tak ketahui ialah jarak. Maka pemboleh ubah adalah jarak. Dan nilainya adalah nilai tetap. Kenapa nilai tetap? Sebab kedudukan rumah Naim dan kedudukan sekolah adalah tetap pada setiap masa. Sekolah dengan rumah tu tak boleh bergerak kan, dekat situ juga. Jadi jarak dari sekolah ke rumah Naim sama sahaja pada setiap masa. Kalau 10 km, 10 km lah. Okey? Situasi kedua, masa perjalanan dari rumah Naim ke sekolah. Masa adalah pemboleh ubahnya. Nilai berubah-ubah. Kenapa? Sebab kalau hari tu Naim naik motor, esok pula dia naik kereta, pastinya masa naik kereta adalah lebih pantas atau lebih singkat daripada naik motor. Hari cerah dan juga hari hujan juga memberikan perubahan kepada tempoh masa pergi ke sekolah. Jadi, masa ini adalah nilai berubah-ubah dalam situasi ini.
Jelas ya? Okay, kita tengok. Bagaimanakah anda menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi? Okay, kalau kita tengok gambar yang pertama, ada satu beg mengandungi X kotak blok kayu. Suatu beg mengandungi X blok kayu. Iaitu X ini ialah nilai yang kita tak ketahui. Ada beberapa blok kayu dalam dalam beg ni. Tapi kita tak tahu berapa nilainya. Dia cuma cakap X. So, ada banyaklah kod kan? So, kita letak sebagai X. So, kita wakilkan dia jadi X. Okay. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Dimasukkan. Jadi, maksudnya apa operasi dia? Kita menambah. Kita tambah ke dalam beg. Jadi, dia boleh diungkapkan sebagai X tambah 3. Okay. Kalau X sahaja, kita sebut sebagai sebutan algebra. Tetapi untuk X tambah 3, inilah yang dikenali sebagai ungkapan algebra. Apa beza antara sebutan dan ungkapan? Sebutan ni dia seketul dia je. Tak ada apa-apa dah dengan dia. Tetapi kalau ungkapan, dia ada operasi matematik. Sama ada kita ada tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, sedikit penerangan. Kalau ini ialah sebutan dan ini ialah ungkapan, maka dalam ungkapan X tambah 3 ni, dia ada 2 sebutan. Okey, ada 2 ketul. Yang pertama, sebutan pertama ialah X. Sebutan yang kedua ialah 3. So, ada 2 sebutan. 1, 2. Operasi dia ialah operasi tambah. Okey. So, itu beza antara sebutan dan ungkapan. Kita tengok contoh yang seterusnya. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Sekarang dikeluarkan. Kalau keluarkan operasi apa? Kita buang. Kita tolak keluar kan? So, operasi tolak. Maka, yang asalnya X, kita tolak 4. Daripada dalam ni ada berapa banyak tak tahulah dalam ni kan? So, X bilangannya, kita buang 4. So, X tolak 4. Okey. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Ada X kat dalam ni. Bahagi 2. So, kita tulis sebagai X per 2. Dalam ungkapan algebra, operasi bahagi selalunya diwakili dengan simbol per. Okey? Sama saja maksudnya kalau per itu merupakan operasi bahagi. Okey? Bagaimanakah anda menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Okay, kalau tadi kita bagi dalam bentuk gambar. Sekarang dalam bentuk ayat. Okay, tolak 7 daripada suatu nombor X. Maksudnya asalnya nombornya adalah X. Kita tolak 7. So, kita boleh tulis sebagai X tolak 7. Okay, hasil tambah Y dan Z. Maksudnya kita dah tambah 2 ni dan dibahagi dengan 9. So, Y tambah Z kita tambahkan dulu. Dapat jawapan kita bahagi dengan 9. So, per 9. Okey. Jelas ya? So, bagaimana anda menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan situasi? Tadi dibagi ayat satu-satu. Sekarang diberi dalam bentuk ayat panjang. Okay, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayar. Dalam situasi ini, kita kena tahu jumlah harga apple dan jumlah harga oren. So, Yusri beli 5 apple sebiji harga X. So, 5 darab X. Jadi, 5X. Oren pula dia beli 8 biji. Sebiji harganya Y. So, 8 darab Y jadi 8Y. Soalan minta jumlah. Jadi, harga apple tambah dengan harga oren. So, 5X tambah dengan 8Y. Inilah ungkapan algebra bagi situasi ini. Alright. So, kita tengok bagaimanakah anda menentukan ungkapan algebra. Diberi X sama dengan 3. Y sama dengan 2. Cari nilai bagi X tolak 8X tolak 5Y tambah 7. Macam mana kita nak selesaikan soalan begini? Okay, yang pertama, kita salin dahulu apakah soalannya. Okey, 8X tolak 5Y tambah 7. Kemudian, kita gantikan X, Y dengan
nombor-nombor yang diberi. Dalam baris seterusnya, kita tak nak ada huruf dah. Kita tak nak ada pemboleh ubah. Jadi kita gantikan sahaja pemboleh ubah ini dengan nilai-nilai yang telah dinyatakan di sini. Okay, dia nak X jadi 3. So, kita ganti dengan 3. Dan penggantian mestilah berada di dalam kurungan. Bracket ini wajib ditulis. Nanti saya terangkan kenapa. Y ganti dengan 2. Okey, dia dah tulis kat sini. Y sama dengan 2. Jadi Y jadi 2. Baris kedua ini dia tak nak dah ada apa-apa huruf. Okey, kemudian dapatkan nilai. Okey, seperti saya kata mesti dalam bracket. Kenapa? Bracket ini bermaksud operasi darab. 8 darab 3, 5 darab 2. So 8 darab 3 ialah 24. 5 darab 2 ialah 10. 7 tak ada apa-apa pemboleh ubah dengan dia. Kita turunkan sahaja 7. So, awak akan dapat 24 tolak 10 tambah 7. Maka jawapan akhirnya ialah 21. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Diberi X sama dengan 2, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Cari nilai bagi 3X tambah Y tolak 2Z. Okay, cara pertama pula. Step yang pertama, kita salin semula soalan. Okay, soalan ialah 3X tambah Y sama dengan 2Z. Selepas itu, kita gantikan semua pemboleh ubah dengan nilai-nilai yang diberikan. Okay, dalam soalan, dia suruh Y sama dengan, X sama dengan 2. Jadi, X ganti dengan 2. Y jadikan 3. Dan Z ganti dengan 4. Tadi saya kata, semua mesti wajib letak dalam kurungan. Tetapi Y di sini saya tak letak dalam kurungan. Kenapa pula ni? Sebab, dekat hadapan Y tak ada apa-apa nombor atau perkali. Jadi, biarkan dia begitu. Tetapi, kalau Y ini ialah nombor negatif, awak perlu letakkan dalam kurungan. Okey, so X jadi 2 dalam kurungan 2. Y turun jadi 3. Z tukarkan jadi 4. So, letakkan dalam kurungan sebab ada nombor di hadapannya. Lepas tu, kita buat apa? Kita gantikan dan tekan sahaja kira dia semula. 3 darab 2 ialah 6. 3 turunkan. 2 darab 4 ialah 8. Kemudian, 6 tambah 3 tolak 8. Jawapannya ialah 1. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.